Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hilmi bin Muhammad Syam Binang. Saya daripada DPSU Nambi. Jadi hari ini saya akan membentangkan definisi campuran pemasaran. Definisi campuran pemasaran ialah kombinasi pemboleh ubah pemasaran yang meliputi 4P, iaitu pertama, produk, harga, saluran agihan dan promosi yang digunakan oleh syarikat untuk mengejar sasaran jualan yang diinginkan. Selain itu, campuran pemasaran juga adalah satu set elemen-elemen pemasaran yang boleh dikawal dan berstrategi di mana setiap firma menggabungkannya untuk menghasilkan maklum balas yang dikendaki di dalam sasaran. Ia juga digunakan sebagai alat dalam perancangan taktikal pemasaran. Setiap satu elemen saling menyokong antara satu sama lain. Yang kedua, definisi pakar. Apa kata pakar? Tau Kekin pada tahun 2004, campuran pemasaran melibatkan satu set keputusan pemasaran yang membuat pengurusan untuk melaksanakan strategi, kedudukan dan mencapai kepuasan objektif. Yang kedua pula, Abu Bakar Abdul Hamid pada tahun 2002, campuran pemasaran merujuk kepada pengadunan antara strategi produk, penempatan harga, promosi dan pengedaran yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan sasaran pasaran. Yang ketiga pula, menurut Kotler dan Armstrong, campuran adalah strategi pemasaran yang dilaksanakan secara bersepadu atau strategi pemasaran yang dijalankan secara serentak. Strategi ini digunakan untuk menggunakan elemen strategi dalam campuran pemasaran itu sendiri. Yang ketiga pula ialah elemen campuran pemasaran. Pemboleh ubah campuran pemasaran yang pertama ialah produk. Produk merupakan apa sahaja yang boleh ditawarkan kepada pasaran untuk perhatian pemilikan dan penggunaan yang boleh memuaskan kehendak dan keperluan sama ada barangan atau perkhidmatan. P yang kedua ialah harga. Harga merujuk kepada penetapan nilai tertentu ke atas sesuatu produk yang ditawarkan dalam pasaran. Strategi penentuan harga ialah pemberian diskaun, ganjaran atau hadiah. P yang ketiga ialah saluran agihan. Saluran agihan merupakan satu set organisasi yang saling bergantungan dan terlibat di dalam proses pembuatan produk untuk kegunaan pengguna akhir atau pengguna perniagaan. Pembuatan keputusan melibatkan langkah pemilihan, penilaian dan penyelarasan saluran pengagihan. P yang terakhir ialah promosi. Promosi merujuk kepada aktiviti penyebaran maklumat berkenaan produk kepada pengguna bagi tujuan membuat keputusan pembelian. Secara ringkasnya, promosi merupakan bentuk-bentuk komunikasi yang digunakan untuk memberitahu, mengingatkan dan juga memujuk pengguna mengenal sesuatu produk yang dikeluarkan ataupun dijual oleh sebuah syarikat. Kaedah-kaedah promosi ini terdiri daripada pengiklanan, promosi jualan, publicity dan jualan persendirian. Yang tiga iaitu promosi. Promosi juga memegang peranan penting dalam kejayaan McDonald. Logo Golden Arches, tokoh Ronald McDonald dan slogan I'm Loving It berjaya membawa McDonald dikenali oleh seluruh masyarakat di seluruh dunia. Dalam kalangan masyarakat muda, McDonald memperkenalkan tokoh badut Ronald McDonald yang juga berjaya menjadi daya tarikan bagi pelanggan anak-anak muda. Logo Golden Arches McDonald yang sederhana dan berwarna kuning sangat mudah diingat dan sekarang sudah menjadi salah satu logo yang paling mudah dikenali di dunia. Logo Golden Arches tersebut telah menjadi ikon yang sangat identik dengan McDonald dan menjadi tolak ukur tingginya eksistensi
McDonald dalam kalangan masyarakat dunia. McDonald sering mengadakan promosi jualan ketika musim perayaan, tahun baru, bulan Ramadan, sambutan hari kebangsaan dan sebagainya. Contohnya, McDonald mengadakan promosi jualan beli satu percuma satu semasa bulan Ramadan dengan mengeluarkan chicken foldover yang berharga RM8.60. McDonald mempromosi produk yang menggunakan Big Mac Burger paling popular di dunia. Selain itu, secara pengiklanan ialah menggunakan laman web iaitu www.mcdonald.com.my melalui surat khabar, televisyen, jualan voucher, stiker, kereta serta terdapat patung yang menarik perhatian kanak-kanak. Yang keempat pula, saluran agihan. Setiap restoran McDonald sama ada di Amerika, di negara lain, selalunya di tempat yang strategik. Dalam hal ini, lokasi yang strategik sangat mempengaruhi minat pelanggan untuk singgah di McDonald. Maka, tempat-tempat perniagaan McDonald pun dibina berdekatan dengan jalan-jalan utama, shopping mall serta berdekatan dengan tempat pekerjaan masyarakat. Selain itu, mereka juga menyediakan perkhidmatan parti hari jadi di semua cawangan. Nama saya Siti Nofatihah binti Hashim daripada kelas T PSU 6B dan saya akan menerangkan mengenai definisi produk. Definisi produk menurut Abu Bakar Hamid tahun 2005 dalam buku Keusahawanan dan Pengurusan Perniagaan Kecil Sintok, Universiti Utara Malaysia. Produk dapat diinterpretasikan sebagai apa sahaja yang ditawarkan di pasaran untuk perhatian, pengambilan serta penggunaan yang dapat memuaskan sesuatu kehendak atau keperluan. Produk McDonald boleh diseragamkan dan disesuaikan dengan budaya dan selera masyarakat setempat, sehingga McDonald dapat bersaing dengan restoran lainnya di seluruh dunia. Produk-produk McDonald juga sangat terkenal di seluruh dunia berkat keseragaman menu yang dijunjung tinggi oleh McDonald. Produk McDonald dikategorikan sebagai produk fizikal. Produk fizikal diklasifikasikan sebagai produk pelanggan iaitu consumer product, iaitu yang boleh dilihat, disentuh dan dipindah milik. Produk fizikal perlu memastikan kualiti, reka bentuk, penggunaan teknologi dan status halal bagi menarik pelanggan. Cara memproses, mengendali, menyimpan dan membungkus mestilah bersih dan suci. Produk inovasi yang dipilih dan boleh diklasifikasikan produk yang menjadi produk barangan gerak hati. Barangan yang dibeli tanpa memerlukan perancangan rapi. Ia dibeli secara spontan dan secara cepat apabila terpandang produk tersebut. Produk ini biasanya diletakkan bersebelahan dengan kaunter pembayaran. Penamaan produk bagi McDonald ialah menggunakan bentuk nama dan bentuk cap. Jenama pengeluar yang digunakan oleh McDonald ialah jenama keluarga. Jenama keluarga ialah produk yang berbeza dipasarkan di bawah satu jenama sahaja. Jenis pembungkusan bagi McDonald ialah pembungkusan premier, pembungkusan sekunder serta pembungkusan perkapalan. Nama diberi Muhammad Muiz bin Muhammad Noh dari kelas 6A. Seterusnya, pusingan hayat. Produk yang kami pilih bagi diinovasikan atau menambah bayi ini adalah bertujuan untuk menarik minat pelanggan yang ada di sekitar cawangan. Oleh itu, semua golongan tidak kira kanak-kanak, belia dan juga orang tua dapat merasai perbezaannya. Melalui cara ini, mereka dapat menikmati sesuatu yang baharu setelah diolah dari produk yang sedia ada yang mungkin kurang sambutan atau rasa produk yang biasa. Hasil yang diperoleh setelah membuat pendekatan dalam penelitian dan kajian tentang perkara yang boleh membantu produk ini agar lebih ke hadapan dan berterusan supaya ia tetap menjadi pilihan yang utama setiap kali pembeli hadir ke cawangan ini melalui inovasi rasa aiskrim yang kami hasilkan ini. Sebagaimana yang kita diketahui, aiskrim adalah manisan atau pencuci mulut bagi setiap pelanggan yang mengunjungi tempat pemasar, sama ada pembelian untuk makan di premis pemasar atau membawa pulang. Justru itu, perkara ini juga memberi peluang besar kepada pemasar dengan mempromosikan produk baru ini kepada pelanggan seperti aiskrim buah-buahan tempatan yang asli dan kon aiskrim yang diolah sedikit berbeza dari yang buah-buahan yang asli dan kon aiskrim yang diolah sedikit berbeza dari yang asal. Ia juga akan meningkatkan persaingan dengan pembekal-pembekal aiskrim yang sedia ada. Akan tetapi, pembaharuan ini juga memerlukan masa untuk meraih kepercayaan pelanggan terhadap produk baru yang diinovasikan ini.
Selain daripada itu, ia juga memerlukan kos yang agak besar kerana proses untuk mencari pembekal buah-buahan yang bermutu agar ia dapat dihasilkan dengan berkualiti dan memenuhi cita rasa pelanggan. Selain itu, jika hasil ini berjaya meningkatkan permintaan pelanggan, maka pengeluaran produk akan meningkat lebih tinggi, menyebabkan kos yang digunakan lebih banyak dan besar. Walau bagaimanapun, produk ini juga mempunyai risiko yang agak besar dari segi barangan, bahan yang mahal dan agak susah didapati jika bukan pada musimnya, seperti buah-buahannya, dan ianya juga merupakan bahan yang mudah rosak. Hal ini akan memberi kesan yang agak besar dari segi kewangan untuk mendapatkan pulangan modal dan keuntungan. Okay. Peringkat pertumbuhan. Peringkat pertumbuhan ini menunjukkan peringkat jualan aiskrim meningkat disebabkan pengguna mula mengetahui kewujudan produk aiskrim ini dalam pasaran. Pada peringkat ini, produk aiskrim yang dipasarkan ini mula dikenali pengguna. Akan tetapi terdapat cabaran yang akan dihadapi oleh pemasar untuk mengekalkan share pasaran yang diperoleh. Peringkat kematangan. Pada peringkat ini, perjalanan jualan aiskrim adalah agak perlahan. Akan tetapi ia juga akan menunjukkan jualan aiskrim yang meningkat sehingga mencapai kuantiti jualan maksimum. Walaupun jualan aiskrim ini akan mengalami kadar penurunan, tetapi pemasar dapat memaksimumkan kadar keuntungan dengan memperoleh untung yang tertinggi disebabkan faktor hasil jualan aiskrim yang terbesar dengan jumlah kos yang minimum. Pada peringkat ini, pemasar mula mendapat pelanggan yang setia kerana mereka menyukai rasa aiskrim ini. Oleh itu, bagi mengekalkan kelangsungan aktiviti pemasaran, pemasar harus mengekalkan kewujudan pelanggan setia dengan mengadakan promosi atau menyediakan free gift pada pembelian dengan kadar yang tertentu. Bagi peringkat kemerosotan, kita tidak dapat menafikan bahawa setiap produk akan mengalami tempoh kemerosotan jualan. Begitu juga dengan aiskrim yang telah diinovasikan ini. Jualan produk aiskrim ini akan mula berkurangan kerana terdapat sebilangan pengguna mula terpengaruh dengan produk pesaing. Selain itu, penggunaan mesin yang telah lama menyebabkan berlakunya kesan pengeluaran yang tidak cekap. Semakin lama, kos pengeluaran juga semakin meningkat disebabkan faktor kenaikan harga bahan. Bagi menaikkan lagi hasil jualan yang telah merosot ini, pemasar hendaklah membuat inovasi terhadap aiskrim yang sedia ada untuk menarik kembali pelanggan yang telah beralih kepada pesaing sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syazim binti Abdullah dari kelas di PSU 6B. Saya akan menginovasikan produk McDonald Aiskrim kepada ini. Saya telah memilih aiskrim air tembikai, avocado dan manggis. Bagi langkah 1, kami telah buat inovasi corn. Corn adalah cm, bagi bagian corn bagian permukaan atas adalah 4.5 cm, bagian bawah pula adalah 1 cm. Di langkah kedua, kami telah mendekoratkan corn kami. Semula, kami telah fill in white chocolate milk ke dalam corn. Seterusnya, kami akan mencelup corn kami ke dalam hot chocolate. Kemudian kami akan masukkan corn yang telah disalut coklat itu ke dalam chocolate rice. Ini merupakan hasil terakhir bagi langkah kedua. Bagi langkah ketiga, kami telah inovasikan aiskrim. Kami telah menginovasikan dengan menggunakan aiskrim tembikai, avocado dan manggis.
topping peanut butter, cookie dough, watermelon slice, avocado slice, manggis, waffle slice, Cocoa Crunch, red bean and mochi. Ain't it fascinating? So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea, and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life's sweet as honey, yeah, this beat chain like money. This go all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. 'Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky sound. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Day or night, sky's the light, so we dance to the break of dawn. Ladies and gentlemen, I got the medicine, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. And this go all alone, I'm into that. Ini merupakan hasil terakhir bagi hasil lukisan tema topping. Yang kelima, kami telah inovasi kon kami dengan meletak decoration. Merupakan hasil bagi decoration terakhir. Di langkah ke-6, kami telah inovasikan packaging iaitu wrapping cone. Ini merupakan hasil lukisan bagi wrapping cone yang terakhir yang kami telah buat. Ini merupakan salah satu inovasi produk yang kami want. Kelebihan aiskrim McDonald dengan kelebihan produk kami adalah kon lebih panjang dan menarik, kon lebih sedap kerana terdapat dalam milk coklat dan kon juga disaluti oleh chocolate di bahagian permukaan. Aiskrim kami adalah berasa segar kerana merupakan buah-buahan dan avocado, dan aiskrim kami juga mempunyai warna yang unik. Bagi topping, terdapat berbagai jenis topping yang berlainan cita rasa seperti cookie dough, sepisan buah, peanut butter dan lain-lain. Bagi decoration kami telah mencantikkan produk kami dengan menambah pocky stick yang berlainan warna seperti strawberry, green tea dan white chocolate milk, serta menambah stick batang berbentuk bulu mata yang membawa maksud datang kesenyuman kepada customer. Bagi packaging ataupun selain itu, sebagai wrapping cone kami, warna tema tak tidak lari daripada tema McDonald, iaitu berwarna merah, kuning dan putih. Namun, kami telah ubah bentuk packaging wrapping cone itu dengan bertajam-tajam, dan bahagian tajam-tajam itu di warna kuning, manakala bahagian bawah pemegang dia adalah warna merah. Untuk garisan, kami telah letak warna hitam, dan di tengah-tengah kami telah letak M yang berwarna putih untuk meletakkan jelas lagi bentuk yang unik pada wrapping cone kami. Terima kasih.